وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, An Yazid bin Sharif bin Tariq radhiyallahu anhu qala: Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu 'ala al-minbar yakhutub, فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أو كما قال، hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Yazid bin Sharif bin Tariq, dia ni salah seorang daripada tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia adalah generasi yang tak dan jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat Nabi, maka mereka ni dipanggil tabi'in. Kata Yazid bin Sharif, dia kata, satu hari aku tengok Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas mimbar. Dia cerita, dia kata satu hari dia pergi masjid, dia kata hari itu Ali bin Abi Talib bagi khutbah. Fasami'tuhu yaqul, kata Yazid bin Sharif ni, dia kata aku dengar Ali bin Abi Talib kata dia dalam khutbah dia, kata Sayyidina Ali, la wallah ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah wa ma fi hadhihi as-sahifah. Dalam khutbah Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, Sayyidina Ali kata, la wallah, dia kata demi Allah, dia kata tidak ada di sisi kita ni kitab yang kita semua mesti kena baca
melainkan satu kitab Allah. Yang kedua, wa ma fi hadhihi sahifa, dan benda yang ada di atas lembaran ini. Dia kata dia tunjuk satu lembaran yang dia pegang. Dan lembaran itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika dia bagi khutbah, dia sebut benda ni dalam khutbah dia. Dia sumpah, dia kata la wallahi, tidak, demi Allah, dia kata, demi Allah tidak ada kitab yang orang Islam mesti kena baca melainkan dua kitab ni. Yang pertama kitab Allah, Quran, dan yang kedua dia kata ni, dia kata sahifah ni, lembaran yang aku pegang ni. Lembaran itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib dia bagi tahu dekat kita, dia kata siapa mengaku kata dia orang Islam, dua benda ni tak boleh lepas. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti baca, mesti sedaya upaya kita kena cuba untuk nak implement isi kandungan dia. Mesti kita kena cuba nak laksanakan apa suruhan yang ada di dalamnya. Macam tu. Fanasharaha, kata Yazid bin Syarif, dia kata bila Ali kata macam tu, Ali tunjuk dalam khutbah tu, fanasharaha, Ali tunjuk lembaran tu, iaitu hadis yang dia pegang tu. Fa'idha fiha asnanul ibil wa asya' minal jirahat, yang ada di dalam lembaran itu ialah hadis yang menceritakan tentang asnanul ibil, tentang umur unta. Maknanya lembaran itu menceritakan tentang zakat. Quran adalah satu kitab induk yang menceritakan tentang pokok hukum. Contohnya Quran kata apa? Quran kata wa aqimus salat wa atuz zakat. Hendaklah hangpa dirikan sembahyang dan hendaklah hangpa keluar zakat. Tidak ada dalam Quran ayat yang menceritakan secara detail nak sembahyang tu macam mana, rukuk dia macam mana, i'tidal dia macam mana, sujud dia macam mana. Quran tak terang. Dalam Quran kata wa atuz zakat, dan keluarkan zakat. Quran tidak bagi tahu zakat ni ada berapa macam. Quran tak bagi tahu yang kata zakat menatang ni, menatang tu umur dia kena berapa baru kena zakat. Quran tak cerita semua benda ni secara detail. Maka kerana Quran tidak terang secara detail, kita kena ada hadis yang nak menerangkan maksud Quran yang umum tadi. Maka Ali bin Abi Talib dalam khutbah dia sebut benda ni. Ali kata kita sebagai orang Islam, demi Allah tidak ada kitab yang kita orang Islam mesti kena baca, mesti kena faham, mesti kena amal melainkan dua benda ni. Yang pertama kitab Allah, yang kedua ialah hadis Nabi. Dia tunjuk dalam khutbah dia. Dan dalam hadis itu menerangkan tentang asnanul ibil, menceritakan tentang umur unta. Unta kalau nak kena zakat umur berapa? Hadis terang. Dan di dalam hadis itu juga menerangkan wa asya' minal jirahat, menerangkan tentang perkara-perkara yang melibatkan soal luka. Luka berdarah. Maksudnya qisas. Hadis menerangkan tentang qisas. Apabila satu orang bagi luka satu orang, orang yang kena luka boleh melukakan balik orang yang melukakan dia. Apabila satu orang bagi patah gigi satu orang yang kena patah gigi itu berhak mematahkan balik gigi orang yang mematahkan gigi dia. Benda ni semua dia masuk di dalam al-jirahat. Maksudnya luka melukai, maksudnya qisas. Begitu. Wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lembaran dia dipegang oleh Ali bin Abi Talib ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Yazid bin Syarif ni. Dia kata wa fiha, dan di dalam lembaran hadis yang Ali pegang itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata al-Madinatu haram. Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata al-Madinah, Madinah haram, adalah merupakan tanah haram. Contoh itu sebab kita kata Mekah, Madinah ni dia panggil Al-Haramain, dua tanah haram. Seperti mana kita diharamkan buat benda yang dilarang di bumi Makkah, demikian juga kita dilarang buat benda di bumi Madinah. Contoh kita kata apa? Burung menatang.
memburu binatang ataupun dengan sengaja pergi kepak tumbuh-tumbuhan, itu benda yang dilarang pada kita selama kita ada di tanah haram. Kalau kita duduk di Mekah pun kita tak boleh saja-saja pergi kepak pokok. Kalau kita ada di Madinah pun kita tak boleh saja-saja nak pergi kepak pokok. Tak boleh. Kalau kita duduk di Mekah pun saja-saja kita nak pergi hambat binatang liar, arnak liar, misalnya dia lari kuat dia padang pasir, kita saja pergi hambat dia, kita sembelih dia. Tak boleh. Semacam mana tak boleh kita pergi buat macam tu dekat binatang di tanah haram Makkah, macam tu juga kita tidak boleh buat benda tu di Madinah. Kerana kedua-dua ni Al-Haramain, kedua-dua ni tanah haram. Cuma beza dia di sisi ulama, dia kata apa? Kalau kita buat juga benda yang dilarang di Makkah, kita kena dam. Tapi kalau kita buat benda tu di Madinah, tidak kena dam, tapi kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Apapun baik Mekah baik Madinah, dua-dua ini ada tanah haram. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis dia kata Al-Madinatu haram. Nabi kata Madinah itu ialah tanah haram, ma baina air ila thawr. Sempadan Madinah tanah haram itu ialah ma baina air. Air ni satu bukit dia ada di Madinah, Jabal Air dia panggil. Taman tuan-tuan, kalau tuan-tuan sampai di Madinah, tuan-tuan pergi ziarah tempat syuhada Uhud. Dekat dengan Jabal Uhud itu, bukit yang sebelah tu yang nampak macam bongkok unta tu, itu dia panggil Jabal Air. Jadi kalau tuan-tuan sampai di sana, berpeluang sampai di sana, selain daripada kita duduk di bumi Uhud, selain daripada kita dengar taklimat tentang apa kejadian besar yang berlaku di Uhud, selain daripada kita bagi salam kepada syuhada Uhud, selain daripada tu kita tengok di sana ada satu bukit dia panggil Jabal Rumah. Bukit pasukan pemanah duduk yang panah sahabat Nabi mati di situ. Dan lagi satu bukit macam belakang unta tu, itu dia panggil Jabal Air. Itu sempadan tanah haram, sempadan tanah haram Madinah. Lagi satu Nabi kata ma baina air ila thawr, Jabal Thawr. Jabal Thawr ni di mana? Jabal Thawr ni juga duduk di dalam tanah haram. Dia duduk berdekatan dengan terbalik, Jabal Air tadi dia duduk berdekatan dengan Bir Ali. Jabal Thawr ni dekat dengan Uhud. Balik. Air tadi ni Bir Ali, kalau kita daripada Madinah nak masuk mai Mekah, lebih kurang berapa kilometer? 10 kilometer macam tu kita sampai Bir Ali. Di Bir Ali tu kita nampak bukit tu dia panggil Jabal Air. Kita masuk mai sampai Madinah apa semua, kita ziarah sampai di Uhud, dekat dengan Uhud tu dia panggil Jabal Thawr. Dua ni adalah sempadan Madinah yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam sempadan ni kita tidak boleh buat benda-benda yang dilarang ketika kita berada di tanah haram, dia kata. Baik. Kemudian dia kata wa fiha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haram ma baina ain ila thawr faman ahdatha fiha hadatha. Dalam hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang buat satu benda salah ketika berada di tanah haram ini, au awa muhditha, ataupun dia membantu orang buat benda salah di tanah haram itu, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka ke atas dia kena laknat Allah, kena laknat para malaikat, dan kena laknat manusia seluruhnya. Kita ketika berada di tanah haram, baik di Makkah ataupun di Madinah, kita tak boleh buat benda yang dilarang. Hadis ni kalau nak diterjemahkan, dia kata faman ahdatha fiha hadatha. Siapa yang mereka-reka buat satu benda yang bukan ibadah, dia mendakwa kata benda tu ibadah, di bumi Makkah ataupun di bumi Madinah, ataupun dalam bahasa yang orang hari ini selalu dengar, barang siapa yang ketika berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, dia buat satu benda yang hadis, satu benda baru, satu benda bid'ah, orang hari ini sebut, sama ada dia buat ataupun awa muhditha, ataupun dia membantu, memudahkan orang buat benda-benda yang bid'ah, benda-benda yang salah ini, apa jadi dekat dia? Fa alaihi la'natullah wa malaikah wan nasi ajma'in. Maka akan laknat dia, Allah laknat dia, para malaikat laknat dia, dan juga manusia seluruhnya akan laknat dia.
Di bumi Makkah, di bumi Madinah, kita sampai di sana, ibadat kita tidak boleh lari daripada tunjuk Allah dan tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana tak boleh mereka-reka. Serupa balik sini pun tidak boleh mereka-reka. Kalau di sana tempat turun wahyu, kita pergi buat benda-benda yang bid'ah ini, benda-benda yang dilarang oleh Allah ini, kalau kita pergi buat di sana, Allah, malaikat dan manusia laknat kita semua. Tapi enggak, sebab bila kita sampai di sana, kita kena strictly kena ikut apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi salam dekat Nabi macam mana, Nabi tunjuk macam mana, macam tu kita kena buat, tak boleh reka. Kita sampai di sana, sembahyang apa yang disuruh, itu sembahyang kita kena buat, tak boleh reka. Kita sampai di sana, ibadat tawaf macam mana yang Nabi tunjuk, macam tu kita kena buat, kita tak boleh reka. Kita sampai di sana, sa'i macam mana nak buat, macam mana Nabi tunjuk, macam tu kita kena buat, kita tidak boleh reka. Segala bacaan dia, segala amal perbuatan dia, segala apa benda yang ditunjuk oleh Nabi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, macam tu Nabi tunjuk, macam tu kita kena buat. Kita tidak boleh reka. Kalau kita buat ibadat yang direka-reka ketika berada di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah, malaikat dan juga manusia semua akan melaknat orang yang pergi buat benda macam ni di bumi sana. Sama ada kita buat ataupun kita memberi kemudahan kepada orang untuk buat. Sampai di sana, kita pula hidup jadi orang tolong jual kelambu Kaabah misalnya. Ini cerita yang terjadi di sana. Kita pergi jadi orang yang tolong duk jual kelambu Kaabah. Tidak ada satu nas sama ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kata kelambu Kaabah ni so and so. Tak ada. Kita hidup buat benda tu, kita pergi percaya benda karut tu, kita pula tolong hidup jual dekat orang pula benda tu, kita hidup cari makan dengan buat benda salah macam tu, maka ke atas kita laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Macam-macam lah. Bila sampai di sana macam-macam lah benda. Kebetulan masa kita duduk di sana hujan turun. Bila hujan turun, ayam hujan turun kot Pancok Mas tu, dekat Hijr Ismail tu, ayam hujan turun. Pakat tu berebut bertolak, aku jatuh menyakak atas bumi ni. Pasal apa? Pasal nak kita dah kepala bagi kena ayam tik rumah pagi tu atas kepala kita. Dengan kepercayaan karut tu dalam kepala, ada orang habaq kata siapa yang boleh pergi jurih hurung kepala dia dengan ayam yang turun daripada Pancok Mas ni, dia terlepas daripada azab kubur. Misalnya dia tengah cerita macam tu, maka dia pergi buat benda tu. Benda yang dia buat tu bid'ah yang besar. Banyak. Kalau nak buat contoh di sana banyak. Hak sampai di makam Ibrahim tu hidup pendak pipi, kiri kanan dah apa dah semua hidup doa, duk peluk makam Ibrahim macam-macam, dengan satu ingat dalam kepala dia, kalau buat macam ni boleh dapat ini dan sebagainya. Dia pergi buat benda-benda yang bid'ah, yang sesat, yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Quran kata jadikan makam Ibrahim itu tempat sembahyang kamu. Kita lepas habis tawaf, kita disuruh pergi ke belakang makam Ibrahim sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Itu yang disuruh oleh Allah dalam Quran. Kita pergi buat hal lain daripada yang disuruh oleh agama dengan kepercayaan yang ada dalam kepala kita. Kita pergi buat benda yang bid'ah, yang sesat, yang khurafat macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Orang yang macam ni, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ke atasnya laknat Allah, laknat malaikat dan juga laknat manusia seluruhnya. Tidak habis satu. Nabi sambung lagi. Nabi kata la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Orang macam ni, orang hadu pergi buat benda karut di bumi haram ni, di tanah haram ni, di Mekah dan di Madinah ni, di hari kiamat itu Nabi kata tidak ada sarfan dan tidak ada adlah. Taubat dia tidak diterima dan tebusannya tidak diterima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takat tu kita baca, kita faham dah. Agama ini soal serius. Agama tidak membuka pintu kepada kita hidup beramal dengan kepercayaan yang karut-marut. Agama tak buka pintu ke Allah itu. Kita disuruh percaya benda yang Quran dan hadis suruh kita percaya. Kita tidak disuruh percaya benda yang tidak ada asal usul dalam agama tentang benda itu. Ini jelas
di dalam agama yang kita pegang, agama Islam ni sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Kemudian kata Nabi SAW, wa zimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahu. Ali bin Abi Talib di dalam khutbah dia ni, dia duk baca hadis Nabi. Di antaranya Nabi kata apa? Zimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahu. Persaudaraan di kalangan orang Islam ini satu. Nabi SAW kata orang Islam ni kira satu saudara. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Maknanya orang Islam tak sepatutnya berpecah. Maknanya orang Islam ni sepatutnya satu. Apa dia? Quran itu kitab suci kita, Nabi Muhammad itu Nabi kita, Qiblat itu, Kaabah itu, Masjidil Haram itu Qiblat kita. Semua ni sama. Sepatutnya orang Islam ini wahidah. Nabi kata sepatutnya orang Islam ini dari segi persaudaraannya, dari segi kesatuannya, dari segi bersatu padunya, sepatutnya wahidah. Kita ni satu aja. Yas'a biha adnahum, meliputi persaudaraan Islam ini kepada orang yang paling nampak hina di dalam masyarakat. Kalau dia orang Islam, walaupun dia kerja cuci lontang busuk, dia saudara kita, tidak ada beza kita dengan dia. Sebab orang kita ni selalu nilai dari segi itu. Nilai dari segi kebendaan, nilai dari segi material. Orang kita ni, dia otomatik dia macam tu. Satu orang main masuk nak minang anak kita, mula kita tanya apa? Duk kerja apa? Manusia sudah begitu. Bukan tak boleh kita nak tanya benda tu, tapi itu bukan segala-galanya. Kita tak tanya dia ni orang macam mana, semayang tak ke. Kita tu, yang tu kita tanya kendian-kendian esok ni. Mula kita nak tanya dia kerja apa, anak siapa, pak dia siapa. Abang kata pak dia ni memiliki harta dalam dan luar negara. Pak dia adalah Ismet Ulam Raja. Yang ni kita kata yang ni okey. Pada yang ni banyak harta dari sana sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW beritahu, dia kata zimmatul muslimin wahidah. Persaudaraan Islam ini satu aja. Dia kata yas'a biha adnahum, sehinggalah dia meliputi persaudaraan Islam ni, dia meliputi kepada orang yang tahap sosialnya dilihat rendah, dia saudara kita seagama. Dia kata faman akhfara musliman, Nabi kata apa? Barang siapa menghina ataupun menyakiti hati satu orang Islam. Tadi Nabi kata apa? Orang Islam ni dari segi persaudaraan dia sama. Makna kalau saudara kita, kita tak kata apa kat dia. Kalau saudara kita, kita mempertahankan dia kalau orang kata apa-apa kat dia. Tapi apabila kita membiarkan, ataupun lebih teruk lagi, kita pergi kata dekat satu saudara yang sama Islam dengan kita, Nabi SAW kata apa? Faman akhfara musliman, barang siapa menghina saudara sama Islam. Ataupun boleh diterjemahkan faman akhfara musliman, barang siapa menyakitkan satu orang Islam. Sama ada sakit itu menyakitkan hati ataupun menyakitkan tubuh badan dia. Barang siapa buat benda tak elok kepada satu saudara Islam, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka ke atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Dua dah. Yang pertama tadi apa dia? Nabi SAW pesan, Nabi kata tanah haram, tempat yang lebih-lebih kita kena jaga. Jangan buat benda-benda bid'ah, jangan buat benda-benda yang salah di atas tanah haram. Siapa pergi buat benda salah di atas tanah haram, dia kena laknat Allah, dia kena laknat malaikat, dia kena laknat manusia seluruhnya. Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata orang Islam ni adalah saudara semua sekali. Siapa-siapa daripada kalangan kita yang menghina ataupun menyakitkan saudara sama Islam, dia juga akan kena laknat Allah, dia juga akan kena laknat malaikat, dia juga akan kena laknat manusia seluruhnya. Dan Nabi kata la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Hari akhirat esok Allah tidak terima taubat dia dan Allah tidak terima tebusan yang ada pada dia. Tebusan ni maksudnya apa tuan-tuan? Kalau sekiranya diberikan kepada dia kekayaan seluruh muka bumi, kekayaan tu hak dia. Dia nak tebus diri dia daripada kena api neraka, dia nak bagi kekayaan itu semua, Allah tidak terima tebusan itu. Adalah makna dia al-fida, makna dia tebusan. Kalau dia di akhirat esok Allah kata neraka,
Dan kalaulah pada masa tu kekayaan isi bumi semua jadi hak dia, dia nak tebus diri dia keluar daripada neraka yang ditentukan dekat dia dengan nak gantikan dengan kekayaan sepenuh isi bumi ni. Tuhan kata, aku tak terima apa pun pada hari itu. Maknanya apa tuan-tuan? Kesalahan yang disebut ini besar, sehingga kan Allah tidak menerima sebarang bentuk tebusan. Sebaliknya Allah tetap akan menjatuhkan hukum yang dijatuhkan kepada dia. Yang ketiga, dia kata wa man idda'a ila ghairi abi. Sayyidina Ali ni dalam khutbah dia petik hadis Nabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata wa man idda'a ila ghairi abi. Barang siapa yang mendakwa bapa dia sedangkan orang tu bukan bapa dia, dia anak belang dan dia tahu ni pak angkat dia, dia tahu pak kandung dia betul-betul dia ada di paham, tapi depan siapa pun dia mendakwa kata pak angkat tu pak kandung dia, sedangkan dia tahu kata pak kandung dia sebenarnya orang lain. Dia mendakwa pak angkat tu sebagai pak dia, makna dia menafikan nasab keturunan dia dengan pak betul. Dia kata hak ni pak betul dia. Awin tama ila ghairi mawali, ataupun hamba yang ada pengulu dia, dia mendakwa pengulu dia orang lain, sama kes. Dia kata fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka ke atasnya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Tiga kesalahan. Yang pertama tadi apa dia? Tanah haram punya cerita. Jangan bila buat salah di sana. Yang kedua apa dia? Yang kedua, cerita orang Islam ini bersedara, tiba-tiba dia menghina saudara sesama Islam. Yang ketiga apa dia? Satu budak yang tahu pak kandung dia, tapi dia nafikan pak kandung dia. Dia kata pak angkat dia tu pak kandung dia. Tiga kesalahan ini apa jadi dekat mereka ni? Laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Dan la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Macam tu juga kepada golongan yang tak mengaku pak kandung ni pak dia, di hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima apa juga taubat yang dia buat, dan Allah tidak terima apa juga tebusan yang dia nak tebus diri dia daripada azab Allah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laisa min rajul idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laysa kadzalik illa hara alayhi." Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, laisa min rajul idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Nabi kata, satu orang yang mendakwa orang yang bukan bapa dia sebagai bapa dia. Pak angkat, dia kata pak kandung dia. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu itu pak angkat, bukan pak kandung, tapi dia kata ni pak kandung dia. Illa kafar. Nabi kata orang yang macam ni kufur nikmat dia dengan Allah. Dia kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi kata, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Yang kedua, orang yang mendakwa kata barang tu barang dia, sedangkan itu bukan barang dia. Hak orang punya, dia kata hak dia punya. Mati-mati dia kata hak dia punya. Nabi kata falaysa minna, dia bukan orang Islam macam kita. Ini banyak jadi dalam masyarakat. Bukan hak dia, barang tu bukan hak dia. Hati dia tahu kata bukan hak dia barang ni, tapi dia kata hak dia. Dia menipu orang dengan cara tipu tu hak orang, dia mengaku kata hak dia. Barang siapa yang buat benda yang macam ni,
falaysa minna. Nabi kata dia bukan daripada kalangan kita. Dia bukan orang Islam macam kita. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata tidak cukup dengan tu, sudah siap tempat dia di neraka. Diklaim kata hak orang tu hak dia. Dia pergi klaim, dia pergi mengaku kata barang orang sebenar-benar tu dia kata barang dia. Dia ni bukan orang Islam. Nabi kata wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siap tempat dia di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufr. Yang ketiga, Nabi kata siapa yang menuduh satu orang Islam sebagai kufur. Aw qala adu wallah, ataupun dia berkata dekat satu orang Islam, dia kata dia ni musuh Allah. Atas sebab-sebab yang tertentu. Sebab politik ke, ni menjelang pilihan raya ni. Tuduh orang tu kafir, tuduh orang ni musuh Allah, tuduh itu, tuduh ini. Kalau orang yang dia tuduh tu tidak seperti yang dia kata. Dia tuduh kata dia ni kafir. Pasal apa? Pasal dia ni. Dia bagi sebab kenapa dia kata pun tu kafir. Dia tuduh kata ni musuh Allah ni. Pasal apa? Dia bagi sebab ni. Dia kata kawan tu musuh Allah. Nabi kata walaisa kadzalik. Sedangkan orang yang dia tuduh tidak seperti tuduhan ini. Kita mana tahu juga? Kita tak tahu. Sedap mulut kita kata ke orang, tapi kita tak tahu hakikat sebenar betul ke kawan tu kata. Hakikat sebenar betul ke kawan tu musuh Allah. Kita pergi tuduh. Nabi kata walaisa kadzalik. Tiba-tiba tuduhan kita tu tak tepat macam mana yang sebenarnya. Kita kata dia musuh Allah, tiba-tiba di sisi Allah tak kata kawan tu musuh. Orang yang buat kerja macam ni, Nabi kata illa hara alai, melainkan kembali sebutan itu kepada dia. Dia tuduh satu orang tu kafir, kalau kawan tu tidak kafir macam yang dia tuduh, balik mai kat dia, dia jadi kafir. Kalau dia tuduh kawan tu adu Allah, dia kata hang musuh Allah, di sisi Allah kata dia ni bukan musuh aku, balik mai ke dia, dia menjadi musuh Allah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Nabi kata nahnu du'a la qudha. Nabi kata kita ni semua adalah doa, kita adalah da'i. Kita tanggungjawab kita ajak orang jadi baik. Kita sendiri kena baik dan kita ajak orang jadi baik. La qudha. Kita bukan qadhi yang nak menjatuhkan hukum kepada orang. Kita bukan nak tunjuk orang tu kata dia ni jahat, nak tunjuk orang ni kata dia ni zalim, nak tunjuk orang ni kata dia ni fasik, nak tunjuk orang ni kata dia ni kafir. Itu bukan kerja kita, Nabi kata. Tetapi kerja kita apa dia? Kita ni doa, kita nak seru orang. Dia kafir pun kita nak seru dia kepada Islam. Kalau sekiranya dia satu orang yang fasik sungguh pun, kita nak mengajak dia kepada amalan Islam. Kalau sekiranya dia zalim sungguh pun, kita nak mengajak dia kepada Islam. Itu kerja kita. Dan tengok apa jadi dekat nama satu bishop di England 2-3 hari ni hangat ceritanya. Satu padri besar. England betul. England ni negeri yang konservatif, yang ortodoks Kristian. England ni. Dia padri besar di gereja tu. Apa sebab Allah yang mengetahui? Tiba-tiba dia buat kenyataan di depan orang Kristian ramai-ramai. Dia buat kenyataan kata apa? Orang Islam perlu diberi peluang untuk nak mengamalkan undang-undang mereka. Dia pergi cakap begitu. Cakap dia satu padri besar di England. Cakap dia tu goncang satu kerajaan. Goncang satu kerajaan. Bukan sahaja AJK gereja tu sahaja. No, bawa pergi sampai ke dalam parlimen, sampai kerabat diraja di England, sampai kepada orang ramai, sampai kepada dunia seluruhnya bercakap tentang soal ni. Apa dia nak tindakan kena kat dia? Dia nak supaya dia dipecat daripada jadi padri. Kerana dia buat kenyataan kata orang Islam ni patut diberi peluang untuk nak melaksanakan undang-undang Islam dia. Banyak tu dia kata. Bergegah satu dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita doa kepada Allah satu benda supaya Allah buka hati dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi dia mengucap masuk Islam, mudah-mudahan dengan itu satu kekuatan datang kepada Islam. Tak ada guna kita pergi cakap, pergi ulas isu ni panjang lebar sampai setengah jam, tak ada guna. Angkat tangan minta kepada Allah, minta ya Allah satu permulaan yang baik kepada padri ini. Buka sikit lagi hati dia, bagi dia mau menerima Islam sebagai agama yang benar. Hari ini dia kenal. Dia kenal kata depa ni sebenarnya apa dia? Depa ni sebenarnya memusuhi Islam.
sampai tak membenarkan dia cakap satu benda yang baik tentang Islam. Tak boleh. Ni apa ni? Open minded lah. Dengar lah. Dia bukan suruh orang Kristian semua pakai undang-undang Islam. Dia kata umat Islam yang ada di England tu patut diberi peluang untuk mereka guna undang-undang mereka untuk mereka. Takkan banyak tu salah. Tetapi fanatik yang ada di dalam masyarakat itu menyebabkan dia jadi salah lagi. Satu dunia buat desakan supaya dia dipecat daripada menjadi gereja, menjadi padri di gereja itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keadilan Islam ini tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Kalau betul-betul padri ada, kalau betul-betul dia baca Injil asal yang Allah buat turun mai dekat Nabi Allah Isa alaihi salam, kalau betul-betul dia baca Injil tu, dia tak tolak Islam sebagai agama yang benar, dia tak tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Islam cukup adil. Keadilan Islam ni kita baca di Masjid Al-Usta'un ni. Keadilan Islam ni sampai ke benda lucu. Kisah dalam hadis satu sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sahabat An-Nu'man bin Bashir, dia cerita, dia kata satu hari bapa dia Bashir, bapa dia bawa dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man dia kata, dia kata satu hari bapa aku bawa aku pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, pak dia kata, inni nahartu bni hadha ghulaman kana li. Pak dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni anak aku nak hadiahkan kepada dia satu ghulam, satu khadam. Aku nak hadiahkan kepada anak aku Nu'man ni. Nabi SAW dia dengar macam tu. Nabi kata, akulla waladika nahaltahu mithla hadha. Nabi kata, adakah semua anak hang bagi khadam seorang satu? Dia pergi beritahu dekat Nabi. Dia kata, ni Nu'man ni anak saya. Saya ada khadam, saya nak hadiahkan khadam saya dekat dia. Nabi dengar tu, Nabi tanya balik dekat dia. Nabi kata, Bashir, anak ada berapa? Adakah semua anak kamu bagi hadiah dekat mereka khadam seorang satu? Nabi tanya dekat Bashir ni. Faqala la. Bashir kata, dah, aku bagi dekat Nu'man seorang aja, dekat anak lain aku tak bagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Bashir, Nabi kata, fa'arji'hu. Nabi kata, kalau begitu ambil balik hadiah. Nabi kata, kalau anak ada 5, hang bagi dekat anak ni seorang aja hadiah, hang 4 lagi hang tak bagi. Nabi kata, fa'arji'hu, ambil balik hadiah hang bagi ni. Dalam hadis lain pula kata, Nabi tanya dia, afa'alta hadza biwaladika kullih? Adakah hang buat ni kepada semua anak hang? Bagi hadiah semua anak seorang satu khadam? Adakah hang buat kepada semua? Qala la. Dia kata dah. Nabi kata, ittaqullah. Nabi kata dekat Bashir, takutlah kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum. Nabi kata, takutlah kepada Allah, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Nampak tuan Islam? Islam ni bukan kata pergi buat naya orang. Kita bapa, kita ada anak 5 orang, kita disuruh buat bagi adil dekat semua. Kita pilih seorang aja. Kita pilih seorang pasal hak ni rajin duk cabut uban kepala kita. Pasal tu kita bagi kat dia lebih daripada hak 4 lagi. Perbuatan itu Nabi tak mahu. Nabi kata, kalau hang ada bagi apa-apa kepada seorang aja anak, hak lain tak bagi, fa'arji'hu. Nabi kata, ambil balik. Nabi kata, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum. Nabi kata, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Pasal apa tuan? Dengan kita buat macam tu, menyebabkan anak ni sumbin hati. Kita sudah kata anak kita sendiri pun anak ayah kita. Kalau ayah kita buat macam tu, kita kata apa? Demikianlah halnya kalau kita buat macam tu dekat anak kita, anak lain kata apa? Dia kata, ayah ni dekat ni bagi macam-macam, dekat saya sumbin hati. Sumbin ni dia boleh membawa akibat yang cukup leceh. Esok bila kita sakit, anak seorang ni aja dia tengok kita, anak lain dia boleh buat banyak kerja, dia buat tak mau balik dan sebagainya. Kita duk marah dekat mereka. Hampa ni apa ni? Nak jadi anak derhaka kan? Ni mak ayah sakit tak mau balik mai tengok, kita terlupa. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita, anak-anak kita jadi macam tu. Rupa-rupanya cerita 20 tahun dulu sumbin di hati dia, sumbin. Sama-sama dia 4 orang duduk sembang, dia panggil siapa? Allah, mak dengan ayah sayang sangat dengan adik. Itu suruh adik lah jaga mereka. Nampak tu tak?
Punca dia apa? Punca tanah tekan keras, dibagi dekat orang, hak lain duk tengok saja. Anda nampak tak Islam ni dia sampai macam tu. Bukan soal suruh berlaku adil dalam negara, itu besar. Dalam keluarga ni, dalam keluarga pun Islam dia fokus di sampai macam tu. Islam tak mau berlaku pergeseran di mana-mana. Maka Nabi SAW dia kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah wahai Bashir, wa'dilu fi auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Faraja'a abi, kata Nu'man, bapa aku pun balik. Faradda tilka sadaqah, dia pun ambil balik, dia bagi dekat Nu'man. Dia ambil balik, dia kata Nu'man minta maaf. Nabi SAW kata tak boleh bagi dekat orang, kalau nak bagi dekat semua. Dalam satu hadis lain pula, bila mai ni Bashir depan Nabi, dia kata dia nak bagi satu hadiah kepada anak dia Nu'man. Nabi kata, hang ada berapa orang anak? Dia kata ada ramai. Dah hang bagi kat semua orang dah? Bashir kata tak, aku bagi dekat Nu'man saja. Nabi kata apa? Qala Nabi SAW, fala tushhidni idzan. Nabi kata, kalau macam tu, jangan suruh aku menjadi saksi kepada pemberian yang tidak adil ini. Ni hang mai di rumah aku, nak bagi tahu dekat aku, kata hang bagi khadam dekat anak seorang ni. Hak lagi 4 di rumah hang tak bagi. Hang nak suruh aku jadi saksi kepada pemberian yang tidak adil ni. Nabi kata, fala, jangan sekali-kali tushhidni, kamu jadikan aku saksi kepada benda yang tidak elok ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Kata itu tuan-tuan, kita nampak Islam ni apa dia? Islam ni agama yang nak suruh kita semua jadi elok. Islam tak suruh kita bergaduh, Islam tak suruh kita berkelahi, Islam tak suruh kita masam muka, Islam tak suruh kita cari pasal, Islam tak suruh kita buat benda-benda tak elok. Sebaliknya Islam agama yang nak semua orang ni jadi elok. Islam nak kita jumpa siapa pun, kita suat tangan, kita boleh duduk jabat tangan senyum. Islam mau macam tu. Pernah satu sahabat di rumah Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, dia cerita dekat Nabi perihal satu sahabat lain, perihal tak elok tentang satu sahabat lain. Nabi dengar sikit saja, Nabi suruh stop. Nabi dengar sikit saja, Nabi suruh stop. Nabi kata, aku tak mau satu hari aku keluar jumpa sahabat yang hendak cerita ni sedangkan dada aku tidak lapang. Nabi kata, Nabi tak mau dengar benar ni. Kita tuan-tuan ni, kita ni, kalau satu hari contoh mai kat saya, abah ustaz, hari tu dengar ustaz mana satu hantam tak jadi. Saya dengar dia rasa macam mana. Satu hari dijumpa dengan ustaz yang disebutkan ni di rumah Kenuri, siapa dah? Tak syok dah. Tak syok dah. Pasal apa? Pasal kita dah dapat satu info, kata dia duk gasak kita bawa dengan. Kita dah jadi tak syok. Tu sahabat. Bila sahabat kita tak tahu, kita jumpa dia macam biasa, kita boleh suar tangan salam dengan dia, tanya dia apa-apa, macam mana duk mengayang masjid mana lah ni, kita tak ada ingat apa kat dia. Walaupun dia kata kita tidak hukum, kita tak tahu tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu Islam. Itu Islam. Islam dia tak mau pergi jadi macam, pergi jadi sumbin, pergi jadi Islam, tak mau macam ni. Kita ikut jalan Islam, aman dunia insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 202. Muka surat 202. Bab ma jaa fi ta'thir wa'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan hal memberi bekah nasihat Nabi SAW kepada sahabat dia. Ini Nabi betul. Nabi kalau dia cerita dekat sahabat-sahabat pasti syurga. Sahabat macam nampak syurga. Kelebihan Allah bagi dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau dia cerita pasal neraka, sahabat dengar ni takut macam mana neraka ada depan mereka. Nabi SAW kalau dia nak menganjurkan sahabat suruh buat satu benda baik, sahabat dengar anjuran Nabi tu, sahabat nak buat lala tu juga. Ini Nabi SAW dengan kekuatan yang Allah bagi dekat dia sebagai satu keistimewaan dia, keistimewaan Nabi SAW. Ketahuilah saudaraku, adalah Nabi SAW itu amat fasih lidahnya dan bijak cakapnya. Oh, ni Nabi. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia kalau bercakap, cakap dia cukup fasih.
kita dengar lawas. Cakap dia tu macam disusun-susun, macam diatong-atong. Bukti dia apa tuan? Bukti dia hadis tak kita ada baca. Hadis Nabi ni dari segi bahasa Arab. Quran tu saya cakaplah yang tu cukup luar biasa. Itu mukjizat Allah. Hadis Nabi ni perkataan tu main daripada Nabi. Hadis Nabi ni kalau kita baca, dia punya flow ayat tu. Dia punya flow ayat hadis tu kita dengar, kita tahu hadis. Kalau buat main pelik-pelik, bunyi pelik ni kita tahu ni betul ke hadis ni? Kita kata hadis ke ataupun kata-kata hukama ke? Kita boleh tahu. Kita boleh differentiate, kita boleh bezakan antara betul hadis ke tak ke? Especially kepada ulama-ulama hadis, muhaddis. Ulama-ulama hadis ni dia dengar dia tahu dah, ni bukan hadis tu, dia kata. Pasal apa? Pasal bahasa hadis itu fasih. Kerana bahasa hadis itu bahasa Nabi SAW. Orang ambil daripada kata-kata Nabi. Ni yang kita baca ni. Dia kata, ketahuilah saudaraku, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu fasih lidahnya dan bijak cakapnya. Nabi ni bijak ni sampai ke tahap apa? Dia bijak membaca suasana. Nabi ni dia bijak membaca suasana. Dia tak berat semacam. Nabi ada waktu dia slow, ada waktu dia laju, ada waktu dia cengeng. Nabi SAW ni dia macam tu. Dia ada intonasi dia. Dia ada rentak dia. Dia melihat suasana dan dia pandai membaca warna. Dia pandai membaca realiti di depan dia. Mai depan dia satu something, cara dia handle something lain. Mai depan dia satu orang yang tawaduk rendah diri, cara dia handle orang tawaduk rendah diri ni lain. Mai depan dia satu sahabat ahli perniagaan yang hebat, cara Nabi handle ahli perniagaan ni lain. Ini bijak Nabi SAW. Dia Nabi SAW sendiri dalam hadis dia, Nabi kata apa? Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata kamu bercakap kepada manusia, tengok tahap dia. Tengok tahap dia. Kita nak bercakap dekat budak sekolah rendah, kita tak boleh duduk cakap kata unsur-unsur eksploitasi hari ini sangat teruk dalam masyarakat kita. Cakap ke budak kindergarten. Kita ni orang panggil ceramah dekat budak darjah 1, budak darjah 2, duduk cakap bahasa tu. Unsur-unsur eksploitasi ke atas muslimah, ke atas orang-orang perempuan, ke atas apa hari ini berada pada tahap yang kronik. Kita kata begitu. Budak darjah 1. Ada jadual pula cerdik sikit, dia kata apa? Dia kata apa punya bangang dia ni cakap kat kita macam ni. Ada cerdik sikit. Tak jenis Aziz Putra ni. Dia cerdik sikit, dia kata apalah ni. Darjah 1. Cakap cara darjah 1 lah. Ya apa kat mereka, kata kita semayang tak boleh tinggal. Kalau tinggal semayang berdosa. Tahu dah kata berdosa ni macam mana? Darjah 1, darjah 2. Dia cakap di universiti, cara universiti. Dia cakap dekat pensyarah universiti, cara pensyarah universiti. Cara tu Nabi beritahu. Nabi kata apa? Khatibin nas ala qadri uqulihim. Bercakap dekat manusia ni ikut tahap mental dia di mana. Begitu. Baik. So, Nabi SAW satu orang yang fasih lidahnya, bijak cakapnya. Sudah cukup sempurna apa kalam yang keluar daripada dia. Ini Nabi. Satu sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, dia ni satu tabiat dia, bila dia attend majlis Nabi, dia akan catat apa Nabi kata. Ini Abdullah bin Amr. Dia macam tu. Dia satu pen, satu kalam, satu lembaran apa dia akan bawa. Nabi kata apa dia nak tulis. Perbuatan Abdullah bin Amr ini dilihat oleh pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang besar Quraisy. Dia duduk perhati dia, satu hari dia tegur dia. Kata orang-orang besar Quraisy ni kepada Abdullah bin Amr ni, dia kata, hang tulis apa? Dia sampai tak tengok muka ni duduk tulis ni, hang tulis apa? Dia kata, aku tulis apa yang Nabi duduk cakap. Aku rasa rugi kalau satu benda yang Nabi sebut aku tak tulis, aku rasa rugi. Dia kata kat dia, hang tahu tak Muhammad tu, dia manusia serupa kita. Kata dia balik, Muhammad tu dia ni manusia, dia serupa kita.
Maksudnya apa? Maksudnya manusia ada kapasiti dia sebagai manusia. Kadang-kadang dia bercakap tu terbabas. Kadang-kadang dia cakap tu tersasul. Kadang-kadang cakap dia tu tak betul. Itu biasa bagi satu orang manusia. Kalau hang catik semua, kalau hang tak betul dia semua, hang catik juga macam mana? Abdullah bin Am bila dengar benda ni, dia pun biar betul kadang-kadang. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai di depan Nabi, Abdullah bin Am, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku macam ni, aku suka tulis apa yang Tuhan kata." Hari itu dia tegur saya macam ni. Nabi jawab apa kata dia? Nabi kata, "Uktub." Nabi kata dekat Abdullah bin Am, Nabi kata dekat dia, "Uktub." Tulis. Apa yang nak tulis? Tulis. "Fawalladhi nafsi biyadi, ma kharaja minni illa al-haq." Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku, Tuhan duk pegang. Tidak ada satu word, tidak ada satu perkataan yang terbit daripada mulut aku, Nabi kata, illal haq, melainkan semuanya betul. Nabi kata, uktub. Nabi kata, boleh. Jangan peduli dekat mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab kita hari ini, bila orang main hambak kita, ini hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Pasal apa? Pasal tidak ada satu kalimah Nabi kata yang keluar daripada aku. Tidak ada satu kalimah yang keluar daripada mulut aku ni illal haq. Nabi kata melainkan betul. Oleh kerana tu hadis Nabi adalah betul. Ini yang dia nak beritahu. Maka apabila bercakap ia akan apa jadi penyuka orang, nescaya jadi suka sehabis-habis suka orang itu. Ni Nabi. Kalau benda dia cakap tu benda nak bagi orang rasa seronok, tidak ada orang yang akan sedih. Semua orang dengar akan seronok. Dan dia kata, dan jika menakuti orang-orang, nescaya jadi takut akan orang-orang itu. Ini Nabi. Kalau benda Nabi cakap tu benda nak bagi orang rasa gerun, takut, tidak ada seorang pun yang akan rasa tak takut, melainkan semua orang takut belakang. Dan apabila Nabi memberi perangsang kepada orang dengan cakap dia, maka jadi naik hati, naik semangat orang-orang yang mendengar perangsang itu, dan menjadi galakkan kepada mereka. Menjadi pecutnya tu maksud menjadi galakkan kepada mereka. Nabi SAW kalau dia nak bagi semangat dekat orang, ada depan tak tahu duk kira nak buat. Tuan-tuan, Nabi SAW kalau dia sebut tentang kelebihan sujud, misalnya satu hari Nabi nak bercakap tentang kelebihan sujud. Malam tu semua orang bangkit buat tahajud. Dan kalau kita pergi Masjid Nabawi itu, makam Nabi, kalau kita menghadap kiblat, belah kiri makam Nabi. Belakang makam Nabi itu dia buah Quran, apa semua, apa itu dia ada tangkin sikit. Dalam kawasan yang dah bertutup dengan roh Quran tu, dulu dia ada satu dia panggil mihrab tahajud, dia panggil mihrab tahajud. Pasal apa yang panggil tentu tu mihrab tahajud? Pasal dia mengambil sempena kepada amalan Nabi. Nabi dia tiap malam Nabi bangkit daripada rumah dia dekat makam dia lagi. Bangkit daripada rumah dia, Nabi mai ke tepi tu, mai dekat tu, di belakang tu rumah Fatimah, anak dia. Fatimah dengan Husain, anak bin Ali bin Abi Talib. Nabi akan sampai di rumah Fatimah, suami dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi main di situ, Nabi ketuk pintu, panggil Sayyidina Ali suruh bangkit sembahyang malam, panggil Fatimah suruh bangkit sembahyang malam, dan Nabi akan sembahyang di situ, tempat yang di spot sebagai mihrab tahajud. Kemudian apabila orang tahu macam tu, orang pakai duk komun bidang tu apa, Saudi dia extend kawasan tu. Dia tutup dah lah ni mihrab tahajud. Kalau kita pergi tak nampak dia duduk ada dalam tu, dalam daripada kawasan roh Quran itu. Pasal apa? Pasal dia tak mahu orang hidup jadi susah, hidup bodoh betul lah. Di situlah tempat Nabi SAW tu buat tahajud dia tiap malam. Dia panggil mihrab tahajud. Tuan-tuan pergi Madinah, dibeli buku tentang sejarah Madinah, tengok kawasan Raudhah, dia akan cerita tentang mihrab tahajud ini. Nabi SAW bila dia start buat satu benda, semua meneru bagaimana ikut buat. Bila ramai ikut, Nabi lari. Sama dengan kes semayang tarawih pada zaman Nabi SAW. Nabi semayang tarawih
Jadi imam orang duk mai ikut hari ni, esok tambah, lusa tambah, makin ramai Nabi tak keluar untuk sembahyang tarawih. Nabi tak keluar. Bila Nabi tak keluar, sahabat dia duduk tunggu sampai Nabi tak keluar. Kemudiannya bila jumpa Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, semalam kami tunggu pasal tuan tak keluar. Nabi kata, aku saja sembahyang di rumah. Pasal apa? Pasal Nabi ni dia buat apa pun pada zaman tu orang akan ikut dia. Nabi kata, aku takut kalau aku tiap-tiap malam nak pula sembahyang tahajud, takut ingat dalam kepala orang kata tahajud ni wajib, fardu, mesti ditunaikan. Karena tu Nabi kata, aku sembahyang di rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi SAW pada masa Nabi hidup ni, bagaimana Nabi ni menjadi kekuatan kepada sahabat-sahabat yang ada pada masa itu. Ini dia nak cerita dekat kita. Dia kata Nabi kalau sekiranya dia bagi nasihat kepada siapa-siapa yang mendengarnya, sehingga jikalau kafir yang sehabis-habis besar seru terhadap Nabi sekalipun dan dapat dia mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi, sudahlah tidak ada nampak apa salahnya Nabi itu kepadanya. Itu dia. Itu saya kata sahabat, musuh besar, musuh ketat Nabi pun, kalau sekali dia dengar apa Nabi cakap, dia tak jumpa cari kesalahan Nabi ini, melainkan hati dia tunduk kata Nabi itu. Itu dia. Yang kata Nabi SAW ni, kekuatan dia macam tu, kuat dia macam tu. Dia keluar beradab muka dengan Abu Jahal ni. Abu Jahal tak boleh tengok muka dia. Bukan tak boleh tengok kerana benci, kerana tak boleh tahan dengan hebat Nabi ni. Belakang ni gasak lah kata Allah. Belakang ni bagi belasah cukup-cukup. Satu hari jeremah dengan Nabi, mata tunduk ke bawah, tak berani nak tengok Nabi SAW. Pasal apa? Pasal mulianya Nabi pada mata semua orang, termasuk musuh Nabi SAW. Bahkan dia kata musuh bila beradab dengan Nabi, semuanya betul. Apatah lagi jika dibacakan Quran kepada mereka itu. Tambah pula Nabi dipetik ayat pula baca dekat mereka, habis jatuh jen lalu tak boleh nak baca, tak boleh nak kata apa. Maka patahlah lidah mereka itu, hendak menyalahkan dan hendak membangkang apa kata Nabi SAW. Sehingga tidak ada siapa mendengar sabda Nabi itu melainkan datang yakin dan percaya oleh kerana betul dan oleh kerana benarnya apa yang Nabi kata itu. Nabi ni bila dia bercakap tu orang dengar tu, bukan dengar tu saja. Muka Nabi dengan gaya Nabi cakap, hati masing-masing ni kata apa? Hai, Muhammad ni cakap betul ni. Dia jadi macam tu. Muhammad ni cakap betul ni. Dia main dalam hati kecil ni. Kita ada satu, orang putih kata inner feeling. Orang Arab dia kata dhamir. Dhamir ni maksud dia inner feeling. Kita punya hati kita betul tu. Hati kita betul tu, kita tak boleh bohong. Kita tengok satu orang, kita tengok dia main satu lintasan dalam hati kita. Dia limbah kuih ni. Hak tu hati. Tapi mulut kita kata apa? Kira aku tak percaya pada ni. Mulut kita kata. Tapi hak mula kita tengok, dia hantar mesej main tu, itu hati kecil kita. Hati kecil kita kata apa? Dia limbah kuih ni. Macam itulah Nabi SAW. Bila siapa pun berpeluang hidup depan Nabi, tengok aja Nabi, dia main dalam hati dia. Muhammad ni jangan buat pasal dengan dia. Dia main tu. Dengar pula Nabi cakap, meyakinkan apa yang lintaskan dalam hati dia tadi. Dengar pula Nabi baca Quran, bukan kata habis daripada ni. Tak ada perkataan nak keluar untuk nak bangkang apa kata Nabi SAW. Maka di sinilah satu daripada beberapa hadis yang Nabi SAW ucapkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Akan nasihat Nabi itu sangat memberi bekas. Kata dia an Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu, wa kana min kuttabin Nabi SAW, annahu marra bi Abi Bakr wa huwa yabki. فقال أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Hanzalah Al-Usaidi.
Dan adalah Hanzalah itu satu daripada jurutulis wahyu bagi Nabi SAW. Hanzalah ni pun bukan koman-koman orang. Dia ni kutab min kutabin Nabi. Dia ni katibul wahy. Dia ni penulis wahyu. Orang yang Nabi nak pilih untuk nak jadi dia punya penulis wahyu ini orang bagus. Nabi tak akan pilih sebarang orang. Maknanya Hanzalah ni orang pilihan. Daripada ramai-ramai ada tu Nabi choose, Nabi pilih Hanzalah Al-Usairi untuk nak jadi penulis wahyu. Bila wahyu turun, Nabi baca. Dia di antara orang yang mencatatkan ayat yang dibaca oleh Nabi ni. Dia ni pun orang istimewa yang kata Hanzalah Al-Usairi ni. Dia kata, dan adalah Hanzalah itu satu orang daripada jurutulis wahyu kepada Nabi SAW. Bahwasanya Hanzalah itu telah melalui ia akan sahabat rapat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Hanzalah itu tengah menangis. Hanzalah ni orang istimewa yang Nabi pilih untuk jadi penulis wahyu dia ni. Satu hari tu menangis. Hanzalah ni menangis. Tengah dia duk menangis, Sayyidina Abu Bakar lalu. Sayyidina Abu Bakar lalu, dia tengok Hanzalah ni duk menangis. Apakala dilihat oleh Abu Bakar akan hal menangis Hanzalah itu, lalu tanya Abu Bakar kepada dia, kenapa engkau wahai Hanzalah menangis ni? Abu Bakar bila lalu tengok Hanzalah duk menangis. Abu Bakar tanya dia, yang teriak ni pasal apa? Siapa tak kenal dia? Dia penulis wahyu. Penulis wahyu zaman Nabi bukan ramai pun tak ramai. So siapa yang menjadi penulis wahyu, sahabat semua kenal. Bila Abu Bakar lalu, kebetulan Hanzalah tengah duk teriak. Abu Bakar tanya dia, menangis ni pasal apa? Maka jawab Hanzalah, telah menjadi munafik Hanzalah wahai Abu Bakar. Hanzalah kata apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Dia kata Hanzalah sudah munafik. Tuan-tuan, kita hari ini kita tak merasa kita munafik. Kita tuduh orang munafik. Sahabat Nabi, dia rasa dia munafik. Itu beza kita dengan sahabat. Oh, kita betul semua tuan-tuan, ada salah dia orang. Oh, kita tak ada cacat celah. Hak cacat celah ni orang. Itu kita. Sahabat Nabi dah. Sahabat Nabi, dia tengok anjing, dia boleh nangis. Pasal apa? Pasal dia kata, mujuk Tuhan bagi jadi anjing. Dia kata, aku ni Tuhan bagi jadi manusia. Kalau Allah bagi dekat aku Islam, Allah bagi dekat aku iman, Allah bagi hidayah dekat aku, tiba-tiba aku tidak memanfaatkan iman yang Allah bagi dekat aku takut nasib aku esok lebih teruk pada hang. Dia kata. Sahabat Nabi, dia macam tu. Dia reflect balik diri dia. Sahabat Nabi ni generasi yang duduk depan cermin. Dia tengok cermin, dia tengok cacat celah dia apa. Ini sahabat Nabi. Di antara dia apa? Hadis yang kita duk baca Allah ni, Hanzalah, dia tak kata wahai Abu Bakar aku tengok A ni dah jadi munafik. Wahai Abu Bakar aku tengok B, C, D habis jadi munafik. Dia tak kata macam tu. Tetapi Hanzalah Al-Usairi yang duk kerja tulis wahyu bila turun dekat Nabi ni, dia kata dekat Abu Bakar, dia kata apa? Nafaqa Hanzalah. Dia kata aku ni, Hanzalah ni, aku ni rasa-rasa aku sudah jadi munafik, dia kata. Bila itu yang dia beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar, terkejut Sayyidina Abu Bakar ni. Kerana adalah kita, dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar, kerana adalah kita duduk di sisi Nabi SAW. Diberinya Nabi nasihat kepada kita supaya kita takut neraka, supaya kita takut kepada azab neraka. Dan diberinya Nabi SAW ingat akan kita dengan syurga dan nikmatnya. Seolah-olahnya apa yang dikatakan oleh Nabi itu nampak dengan mata kita. Dia sebut balik dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, kita ni baru tadi subuh tadi kita duduk dengan Nabi duduk cerita dekat kita pasal neraka. Kita takut macam kita ni nak jadi bahan bakar neraka. Baru tadi Nabi duduk cerita pasal syurga. Kita takut kita tak layak jadi ahli syurga. Baru tadi Nabi duduk abang semua benda tu seolah-olah ra'yu ain dalam hadis kata. Seolah-olah benda hak Nabi habaq tu macam nampak di mata kita. Dia kata tadi, dia kata. Maka berasa hendak beramal dengan sungguh-sungguh dan nak menjauhkan daripada neraka yang telah disabdakan oleh Nabi SAW itu.
Dia kata tadi ni masa dengar Nabi duk habaq tadi ni, berasa macam aku tak mau buat dah benda salah lepas ni. Rasa macam aku ni nak jadi orang baik dah selepas daripada ni. Dan supaya dapat kita akan syurga dan nikmat yang itu. Tapi ni dia kata, masa dia dengar Nabi duk habaq tadi ni, duk berasa macam aku tak sabar-sabar dah aku nak masuk syurga. Dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar, fa idza raja'na ila al-azwaj wad-bai'ah nabina katsira. Dia kata apa? Dan apabila kita balik kepada isteri-isteri kita, kita balik kepada kebun ladang yang kita ada, kita menguruskan dan kita mengerjakan kerja-kerja dunia, maka sudahlah lupa kita akan kebanyakan daripada nasihat Nabi itu. Oh, dia kata, ya ni aku duk berasa aku jadi munafik. Depan Nabi nampak beriman sangat, balik-balik jadi lupa lalai, jadi ghaflah hingga habis kita. Apa ni nak jadi dengan kita ni, dia kata. Maka tidaklah kita ni mengamalkan apa bekal yang boleh menjauhkan kita daripada neraka dan yang boleh mendapatkan syurga kepada kita. Dengan kerana itu, ingatlah aku sekarang bahawa diriku telah menjadi munafik. Pasal tu aku rasa aku ni munafik. Depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Aku ni munafik, dia kata. Pasal tu dia menangis. Entah, kita pernah tak ada lintasan macam tu? Kita nak cek tengok hati kita ni dia keras cara mana. Ini hadis-hadis macam ni kita boleh guna untuk cek diri kita. Pernah tak sekali dalam umur kita malam ni, umur dah 45, dah 50, dah 60, 65 umur kita malam ni pernah tak sekali dia main lintas dalam hati kita macam ni. Lintas, teringat balik dosa kita buat, jatuh air mata. Pernah tak? Dalam umur kita ni. Takkan tuan-tuan, takkan kita tak pernah buat dosa, takkan kita tak pernah buat salah. So, kita cakap jajarlah dengan mak kita, takkan kita tak pernah buat salah dengan mak kita. Tak pernah sekali dalam hidup kita, sekali kita buat satu benda, mak kita keluar air mata pada kita. Tak pernah sekali dalam hidup kita, kita buat tahanan kat bini kita. Tak pernah sekali dalam hidup kita, kita berlaku tidak adil, bahkan kita berlaku zalim kepada anak-anak kita. Tak pernah sekali dalam hidup kita, kita berasa macam Allah tak nampak benda yang kita buat, maka kita pergi buat benda salah. Tak pernah sekali dalam hidup kita dia main benda-benda yang tak elok macam ni, tak pernah kan? Kalau pernah, maknanya kita kena minta ampun kepada Allah, kita kena ingat benda tu, supaya bila ingat benda tu kita tahu diri kita tak apa. Tak ada benda kita duk rasa kita mulia, tak ada kita duk rasa kita lebih. Kalau tidak kita duk rasa kita baik, kalau tidak kita duk rasa kita sempurna, kalau tidak kita akan main perasaan-perasaan yang boleh merosakkan kita sebenarnya. Yang ni sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dia ingat ini. Benar sikit saja, benar sikit saja. Tadi dia duduk dalam kuliah Nabi, dia dengar Nabi duk habaq ni, dia rasa macam dia ni menyesal, dia nak buat baik. Dia balik rumah dia lupa. Dengan kerana tu dia rasa dia munafik. Menangis dia. Abu Bakar lalu tengok-tengok dia duk menangis. Kerana apabila diiktibarkan hal yang telah berlaku kemudian daripada meninggalkan Nabi dengan masa duduk di depan Nabi tadi sudah lain, dia kata, maka inilah yang aku tangiskan ke atas diri aku sendiri. Apalah hukum kita yang macam ni? Dia tanya hukum tak dia? Apa hukum kita ni? Munafik dah kita ni macam tu? Allah ni dia ingat macam tu. Bila didengar oleh Abu Bakar akan kata yang demikian itu, lalu jawab Abu Bakar, qala fa wallahi anna la kadzalik. Intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma laka ya Hanzalah. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Hanzalah, demi Allah wahai Hanzalah, aku pun macam tu juga. Tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Bakar. Cerita lah, kita ulang balik cerita Abu Bakar ni manusia istimewa macam mana. Tu cerita Abu Bakar ni, Nabi kata apa kalau timbang amal Abu Bakar dengan tu cerita itu semua kita dah tahu dah. Kata Sayyidina Abu Bakar ni manusia cukup istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia ni sampai ke tahap daripada ramai sahabat ada ni, Nabi shortlist sahabat ni, letak nama Sayyidina Abu Bakar untuk teman Nabi waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nak hijrah tu, senarai sahabat ada ramai ni, Nabi nak ambil seorang aja.
Nabi shortlist nama sahabat ni. Nabi shortlist nak ambil seorang aja, orang yang paling Nabi percaya. Lekat Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, nak cakap apa lagi? Abu Bakar As-Siddiq ni cukup istimewa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang demikian istimewa dia ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, bila Hanzalah bagi tahu dekat dia, kata aku rasa macam aku munafik. Depan Nabi aku macam lain, bila balik rumah aku jadi macam lain. Aku rasa aku ni munafik. Betul ke aku ni munafik? Bila dia tanya benda ni dekat Sayyidina Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata aku pun macam tu. Dia pun takut sama. Kita kalau kawan main tu buat abang dia betul kata, ya aku ni awak lah, aku bila main masjid apa semua aku rasa elok sikit, bila aku balik aku jadi irahan memang teruk. Bila kita ni yang kata orang Penang ni buruh pirah tu, pirah memang teruk. Baguslah kalau duduk sedang diri macam tu. Kita ni tuan-tuan, kita ni bukan Abu Bakar tuan-tuan, Abu apa aku tak tahu kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila Hanzalah kata macam tu, dia kata apa? Dia dengar-dengar, dia kata wallahi, dia kata, demi Allah. Abu Bakar As-Siddiq dia kata wallahi, demi Allah, ana la kadhali. Dia kata Hanzalah, aku pun macam tu. Dia kata aku pun serupa juga. Duduk dengan Nabi aku rasa, aku balik aku pun jadi kacau juga. Dia kata awallah kita ni jadi macam ni. Dia kata yakni sama seperti kamu wahai Hanzalah, iaitu apabila duduk depan Nabi, mendengar nasihat Nabi, berasa nampak neraka dan syurga di hadapan, dan sudah takut, sudah tak mau lagi kepada dunia, dan lagi tiba-tiba bila keluar daripada depan Nabi SAW, balik kepada anak isteri, menguruskan hal dunia, rumah tangga dan kehidupan, maka sudahlah jadi lalai dan jadi lupa. Abu Bakar kata aku pun serupa juga. Bila balik pergi tengok menyaga aku jadi kacau. Bila balik jumpa anak bini di rumah aku tak jadi macam mana aku duduk depan Nabi tadi. Dia kata betul juga. Dia kata marilah kita pergi sama-sama kepada Nabi SAW. Abu Bakar kata jom. Dia kata intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata Dani ni, jom kita pergi tanya Nabi lah. Aku pun dah jadi risau lah bila hang cakap lagu ni. Abu Bakar pun tak takut sebenarnya. Dia kata jom intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jom pergi jumpa Nabi. Kita tanya Nabi, apa macam diri kita ni? Munafikkah kita ni dengan kerana ni? Abu Bakar kata Lami ni aku tak berani kata apa. Lami jom kita jumpa Nabi, kita cerita dekat Nabi benda ni, dan dengar Nabi nak kata apa. Aku pun takut juga benda ni. Kata Hanzalah, maka pilah kami ke rumah Nabi SAW. Apabila dilihatnya akan dia oleh Nabi SAW, sedang menangis juga pada waktu main. Hanzalah ni sepanjang perjalanan Nabi rumah Nabi tu dengan Sayyidina Abu Bakar duk menangis. Duk menangis ni. Lagi tak dengar kata putih daripada Nabi, lagi tu susah hati, lagi tu menangis. Sampai di rumah Nabi SAW duk menangis lagi. Nabi tengok ni apa hal ni. Lalu ditegur Nabi SAW dengan segeranya. Sabda Nabi, kenapa engkau wahai Hanzalah datang dengan menangis ini? Nabi bila tengok ni Hanzalah Al-Usaili, tak ada seorang daripada penulis wahyu dia, mai rumah dia dalam keadaan menangis. Macam Nabi kata, ni apa ni? Apa hal ni? Ni yang sampai mai kami duk menangis ni, apa hal? Sambung hadis tu dia kata, qala nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'yu 'ain fa idza raja'na 'afatna al azwaj wad dai'ah wa nadina katsira. Apabila sampai Hanzalah di depan Nabi, serta didengar Nabi tegur dia, lalu kata Hanzalah, ya Rasulullah, telah jadi munafik akan Hanzalah ni. Depan Nabi pun dia kata macam tu. Hanzalah ni bila Nabi kata ni awak ni menangis pasal apa? Hanzalah kata apa? Nafaqa Hanzalah. Dia kata ya Rasulullah, hari ni Hanzalah yang tulis wahyu ni, Hanzalah ni sudah munafik hari ni. Dia berkata dekat Nabi macam tu. Sebab pun hamba kata hamba jadi munafik dengan sebab hamba kirakan hal diri hamba pada masa di depan Tuhan dengan masa hamba di belakang Tuhan adalah kami pada waktu di depan Tuhan
mendengar macam-macam nasihat daripada Tuhan tentang syurga dan neraka, seolah-olah kami nampak dengan mata kepala apa yang Tuhan katakan itu. Dia kata kami ni, masalah kami waktu duduk dengar apa yang Tuhan kata, kami macam nampak syurga, macam nampak neraka. Dia kata, dan rasa-rasa hamba tidak berhajat lagi kepada dunia ini. Bila duduk dengar nasihat Nabi ni, berasa macam tak mau. Aku lepas ni aku tak mau dah, apa aku tak mau cari duit tambah dah, apa aku tak mau dah, aku nak buat agama seorang. Lu nampak macam tu, dia kata, bila duduk dengar Nabi SAW bagi nasihat. Kemudian apabila kembali kami balik ke rumah, mengurus akan hal ahwal anak isteri, tanah, kebun, ladang dan sebagainya, mencari kehidupan, sudahlah bertukar kelakuan kami dengan pesan Nabi SAW itu. Dan lupa kami akan sebagai lupa yang banyak dan lalai dengan dunia daripada mempersediakan akhirat. Tapi bila kami balik aja, kami jadi lupa. Balik aja dandan cakap bohong. Balik aja tipu orang. Balik aja buat benda salah. Balik aja dosa menjadi amalan harian. Dia jadi balik benda-benda macam tu. Maka inilah sebab hamba katakan kami ini sebenarnya munafik. Maka berduka citalah kami akan hal kami yang demikian itu. Takut jadi mendapat salah besar kami di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Dan itulah yang sebab hamba menangis ini. Dia beritahu dekat Nabi. Sambung hadis itu dia kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tadumuna 'ala al-hal allati taqumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa 'ala furushikum." Maksudnya, kata rawi, maka tak kala didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hanzalah itu, sabda Nabi, jikalau sekiranya kekal kamu dalam keadaan lembut hati, kekal kamu atas nasihat yang aku bagi, seperti hal ada pada masa kamu bangun daripada sisi aku, tentulah berjabat tangan dengan sekalian kamu oleh malaikat pada segala majlis kamu. Yakni mana tempat kamu duduk, akan mai malaikat berjabat tangan dengan kamu. Mana jalan yang kamu lalu, akan mai malaikat berjabat tangan dengan kamu. Dan mana-mana tempat tidur kamu, akan mai malaikat jabat tangan dengan kamu. Nabi kata apa? Nabi kata nama kata manusia ni biasa macam tu. Masa dengar nasihat tu, dia ingat lagi. Balik pergi, orang dah kata hancur. Bukan hancur ni, dia teruk daripada hancur ni. Masa dia dengar tu, okey lah. Start betul tu dia lah. Dia start balik. Hak lama hak tinggal start tadi dulu masuk masjid tu, ambil balik. Rupanya orang yang dulu tu tinggal dalam bakul motor ya. Mai dengar ni tak apa, naik motor ni jalan balik. Segala orang tak elok, segala sifat bodoh, segala busuk perut, segala kianat fitnah, segala hasad dengki, segala benda hak tak elok hak tadi tinggal sat dalam bakul motor tu, ambil balik, gantung balik, boh lah poket, boh dalam, ambil balik orang itu semua. Nabi SAW kata apa? Nama kata manusia, memang manusia macam tu. Nabi kata memang manusia macam tu. Kalau ada manusia, Nabi kata keadaan dia masa dia dengar nasihat Nabi, dengan dia balik rumah, dengan dia pergi kerja, dengan dia buat apa pun sama aja. Dia macam tu dalam majlis Nabi. Nabi kata kalau ada manusia yang macam tu, malaikat akan turun nasihatnya dia. Malaikat kata memang jadi dia. Memang cara begitu. Aku salute ke memang betul-betul hang ni manusia kan, malaikat juga kan. Macam tu malaikat nanti mai kata dekat orang ni. Nabi kata macam tu. Ni tadi hadis tadi ni Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah manusia ni macam mana dia duduk dalam majlis Nabi, macam tu dia di luar. Nabi kata la safahatkumul malaika fi majalisikum. Malaikat akan mai musafahah, bagi tangan sekali. Congratulations, hang berjaya. Malaikat yang kata begitu. Bukan sahaja mana tu, dia duduk jalan di jalan mana pun, malaikat akan pergi bagi tangan dekat dia. Sehinggalah dia pergi masuk dalam bilik tidur, nak tidur, malaikat main keluar tangan bagi tangan dekat dia.
Nabi SAW kata begitu. Yakni di mana tempat kamu duduk akan datang malaikat berjabat tangan dengan kamu, dan pada segala jalan kamu sehingga akan ke tempat-tempat tidur kamu, malaikat akan main bagi tangan tahniah kepada manusia. Maksudnya apa tuan? Jangan salah ambil kesimpulan. Jadi dia ambil kesimpulan kata biasalah kita macam tu. Kita masa pergi dengar kuliah kita bagus. Lepas tu kita balik kita ni halah kita nak jadi apa pun. Nabi pun kata begitu. Jangan. Itu kesimpulan yang salah. Kesimpulan pada hadis ni apa dia? Nama kata manusia itulah kelemahan dia. Nama kata manusia itulah kelemahan dia. Dia tak boleh tahan lama. Kesedaran dalam diri dia tak boleh tahan lama. Diuji dengan duit, dia rebah. Diuji dengan seronok, dia rebah. Diuji dengan susah, dia rebah. Mainlah ujian yang macam mana pun, manusia mudah rebah. Itulah manusia. Tapi mana-mana manusia yang boleh bertahan. Tidak boleh tahan 100%, dia boleh tahan 80%. Dia tak boleh tahan 80%, dia boleh tahan 50%. Mana-mana manusia yang boleh bertahan sekadar mampu dia baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan dia. Cayang, semua manusia akan cayang. Kecairan tu berapa peratus? Kalau sekiranya cayang tu 5%, dia orang yang cukup baik. Kalau cayang 50%, not bad. Orang boleh kata not bad makna dia good lah, bagus, not bad. Tapi kalau cayang sampai 99%, ini kabur. Itu begitu. Nama kata manusia, bab nak cayang ini manusia. Kita dengar daripada pukul 8 tadi sampai dah pukul 9 tengah. Tuan-tuan duduk dengar ni, mustahil tuan-tuan dapat 100%. Balik 100% dapat, boleh cerita balik dekat bini 100%. Mustahil. Kecairan akan berlaku. Kalau kita boleh ingat apa yang kita dengar dalam majlis ni, kita boleh ingat 60%, cukup kan? 60% pihak abang dekat bini kita di rumah. Dah cukup dah. Daripada dia tak tahu apa. Dapat satu apa? Dapat berkat hadir majlis ilmu ni. Elok-elok main duduk, bersidar elok-elok, tak boleh jalan. Sama dengan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun begitu. Lepas tu ustaz baca hadis sampai parau suara pun, bila sekali dengar suara orang dia angguk. Sekali dengar suara orang dia angguk. Atau orang cuit dia kata semayang syah biar kira tinggal satu praktis yang boleh. Tapi dia masih baik. Pasal apa? Pasal dia duduk di dalam taman syurga Allah. Dia duduk di dalam majlis ilmu Allah. Masih ada kebaikan untuk dia. Masih ada lagi satu janji Nabi dekat dia. Apa dia? Janji Nabi keampunan dosa untuk dia. Dah pasti roh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia beritahu. Sambung hadis tu, dia kata walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan wa sa'atan wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, Nabi kata berketika-ketika. Maksudnya ada waktu. Nabi kata, apa dia? Satu waktu kita manusia kita kena duduk dengan anak isteri. Ada satu waktu kita kena duduk dengan anak, bermain-main dan mendodoikan anak dan mendiamkan anak daripada menangis. Itu manusia. Malaikat dia tak ada ini semua. Malaikat tak ada nak duduk anak tidur, tak ada nak bagi anak teriak suruh sengap, tak ada. Malaikat dia tak menikah. Dia apa dia? Dia abdi diri kepada Allah semata-mata. Itu beza malaikat dengan kita. Kita ada bini, kita ada anak di rumah, kita ada kerja nak kena buat, kita ada tanggungjawab nak cari rezeki, kita ada banyak benda kita nak kena tunai. Allah Subhanahu wa ta'ala consider semua benda. Allah consider semua benda ni. Sebagai manusia, Nabi kata sa'atan wa sa'atan wa sa'atan wa sa'ah. Nabi kata nama kata manusia ni dia ada waktu. Satu waktu dia dengan anak, kena main dengan anak dia, kena duduk anak bagi tidur, kena diamkan anak waktu menangis. Satu waktu dia serta isterinya, bersuka-suka dia dengan isteri dia, bergurau, bermain, bercakap, pujuk rayu, pujuk cumbu, peluk cium dengan isteri dia. Itu satu waktu. Tentang kita dibaca satu hadis di masjid apa, masjid Pematang Buluh. Hadis yang akan datang tu, hadis yang cerita macam ni. Satu sahabat Nabi nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, betul-betul baca hikayat riwayat hidup dia, orang hebat Abu Darda. Dia satu hari dengar
kuliah Nabi, dengar majlis Nabi. Nabi duk bercakap pasal zuhud ni, pasal hidup ni mesti kena ada qanaah, hidup ni mesti karang sudah kena kat dia. Abu Darda ni karang sudah kena kat dia. Bila dia kena karang, dia terus ambil satu keputusan apa dia? Dunia ni tak mau dengar. Dia kira dia akhirat saja. Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia terus macam tu. Bila dia duduk dengar Nabi duduk cakap ni, dengar lagi, dia kawat kening sekali lagi, dia berasa ni, dia main satu kesimpulan. Dunia ni semua aku tak mahu. Aku lah ni, aku baca kerajaan Allah saja. Jadi kena dekat satu sahabat yang bernama Abu Darda. Apa jadi dekat dia? Terus dia tak peduli semua benda yang berkaitan dengan dunia. Dia tak peduli bini dia. Sehinggalah satu hari, sahabat baik dia, nama Salman Al-Farisi. Salman main ke rumah Abu Darda ni. Bila main, Abu Darda tak ada rumah. Abu Darda pergi mana? Pergi masjid. Rumah ni tak apa nak balik dah. Dia kira masjid tu lah. Rumah Allah tu rumah dia. Dia dah jadi macam tu. Bila Abu Darda ni sampai di rumah, dia tengok isteri Abu Darda yang dipanggil Ummu Darda. Dia tengok Ummu Darda ni nampak dah tinggal sodak dah. Ummu Darda ni. Ummu Darda ni keadaan dia ni dah jadi satu orang perempuan yang tak bercara diri. Dia kata sodak. Dia dah jadi satu orang perempuan ni, tua pun kat budak-budak sejuk, nak comel juga, comel cara orang tu. Tambah hak muda, nak bersegak-segak. Itu tabiat orang perempuan. Tapi Ummu Darda ni, ketika Salman Al-Farisi pergi di rumah dia, tengok dia ni habis, tak jadi orang dah, tak jadi manusia dah. Nampak dia tak bercara ke diri dia. Salman kata, Ummu Darda, awak ni sampai jadi macam ni, awak ni. Apa kata Ummu Darda? Dia kata, aku nak jaga diri aku buat apa? Dia kata, ni hero aku ni, Abu Darda. Ni hero aku ni, sampai tak peduli ke aku lah ni. Dia kata, aku kalau nak bersegak-segak untuk suami aku, dia kata. Tapi kalau suami aku pun tak mau tengok muka aku, buat apa aku nak segak-segak? Dia habislah lagu ni pun. Dia kata dekat Salman. Oh, Salman kata kacau pasien ni. Kacau, pasien ni sudah naik syekh. Dia tak mau tengok bini dia. Dia tak mau peduli kat bini dia. Ummu Darda kata pasien ni tak sentuh aku lama mana dah. Dia tak peduli kat aku. Dia tak peduli kat rumah tangga tu. Tak apa. Salman dia tak apa. Dalam pada tu balik main syekh ni. Abu Darda balik dari masjid. Bila balik main dia tengok, oh Salman, dia kata, lepas dua ni Nabi menjadikan lepas saudara. Itu sebab lepas kancingkan. Bila balik main, Ummu Darda bawa keluar makan. Abu Darda kata apa? Dekat Salman yang main rumah dia. Dia kata, Salman makanlah. Dia kata. Salman kata kita makan sekali lah. Abu Darda kata apa? Oh, aku puasa. Dia kata, nampak tak? Dia kira rumah dia masjid, dia kira tak ada hari yang dia tak puasa. Hari-hari dia puasa. Dia kata, aku puasa, makannya. Salman kata apa kata? Salman kata, tak makan, aku tak makan. Kalau nak aku makan, makan lagi. Kawan yang macam saudara yang disedarakan oleh Nabi jadikan lepas ni saudara. Dia pun buka puasa, makan. Malam tu Salman tidur rumah dia. Baru tidur, baru lelak mata, tak dengar bangkit dah. Abu Darda ni ruh bangkit dah. Salman jelek mata, dia kata, ya Abu Darda, anda buat apa? Abu Darda kata, aku nak semayang. Salman kata, tidur dulu. Dia pun tidur dulu. Aku tetamu hang kena hormat aku, tidur dulu. Dia pun tidur. Saat lagi dia bangkit pula. Dia bangkit, jaga Salman kata, apa? Dia kata, aku nak semayang. Awal lagi, tidur dulu. Salman kata, macam itulah ceritanya sampai dah dekat dengan waktu subuh. Barulah bangkit, barulah dua orang lepas sembahyang sunat, barulah lepas sembahyang qabliyah subuh, barulah lepas sembahyang subuh. Dah habis macam tu, Salman pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saudara aku yang engkau sedarakan dia dengan aku, Abu Darda ni, dia sudah jadi macam ni. Aku pergi rumah dia, bini dia keadaan macam ni. Aku pergi rumah dia, dia puasa. Dia suruh aku makan, dia kata dia puasa, dia tak mau makan. Aku suruh dia buka puasa. Aku tidur di rumah dia, baru terlelap mata dia bangkit nak sembahyang sunat. Aku suruh dia tidur. Saat dia bangkit nak sembahyang, aku suruh dia tidur. Saat dia bangkit sembahyang, aku suruh dia tidur. Sampai dah dekat nak masuk subuh, baru aku bangkit, aku sembahyang sunat dengan dia, dan kami sembahyang 5 sekali.
Salman kata dekat Nabi, salahkah apa yang saya buat dekat Abu Darda? Allah. Salman tanya Nabi, salahkah apa yang saya buat dekat Abu Darda ni? Saya suruh dia buka puasa sunat, saya suruh dia tidur dulu, jangan sepanjang-panjang malam nak semayang, saya suruh dia macam ni, salahkah apa yang saya buat ni ya Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata tak salah, bahkan itulah sepatutnya. Kemudian Nabi kata apa? Likulli zi haqqin haqqa. Bagi setiap benda dia ada hak dia. Badan kita ada hak dia, badan kita nak rehat. Isteri kita ada hak dia nak kita manja dengan dia. Anak-anak kita ada hak dia nak ayah video ambil tahu tentang dia. Semua benda ada hak dia, dan kita mesti memberikan hak kepada mereka yang berhak ini. Itu yang mesti Nabi kata. Ini tuan-tuan, Nabi SAW tak suruh kita pergi jadi sampai lebutuk. Nabi suruh kita ni ikut jalan Nabi. Jalan Nabi macam mana? Nabi berkeluarga, Nabi isteri sampai berbelah orang. Nabi memerintah negara. Nabi ada pun cara bekerja. Nabi buat macam-macam benda. Macam mana yang Nabi tunjuk, macam tu kita buat. Jangan kita nak jadi lebih baik daripada Nabi SAW, kerana tidak ada manusia akan boleh menjadi lebih baik daripada Nabi SAW. Akhirnya ini kesimpulan kepada apa yang kita baca ni. Nabi kata dekat Hanzalah apa? Nama kata manusia ni dia ada waktu-waktu dia. Ada waktu dengan anak, ada waktu dengan isteri, dan satu ketika serta hal kehidupan dan menguruskan apa hal di rumah kita. Ada waktu kita dengan kerja kita. Kita ada kerja juga. Kita tak boleh hidup berdoa semata-mata tanpa ada satu kerja yang boleh menjadikan hasil rezeki untuk kita nak bagi nafkah kepada keluarga kita. Dan satu ketika berbuat ibadah dan buat taat dan beradab kepada akhirat. Ada waktu kita serius dalam ibadah. Ada waktu. Seminggu kita tentu dah tangkap dah di kalender kita, seminggu pun nak mengaji 2 kali. Seminggu 2 kali. Isnin sampai Ahad kita ambil 2 kali. Hari Isnin malam Selasa, hari Selasa malam Rabu. 2 hari ni aku nak pergi mengaji. Mana tempat kita kena ulang. 2. Hal lain kita dengan keluarga. Main masjid di Ma'am. Habis main Maghrib balik rumah. Tengok anak baca Quran di rumah. Tadi bang Ismail Isya. Lepas Ismail Isya balik di rumah. Makan malam sekali dengan anak bina apa-apa semua. Tengok kerja rumah, membuat anak-anak buat dekat apa-apa. Lepas-lepas itu tidak. Kita ada hak kita untuk anak isteri kita di rumah. Bukan 7 hari seminggu, 7 hari pergi mengaji habis satu dunia. Sampai rumah pun tak ambil tahu. Sampai anak demam sakit tu ketak badan ni semua. Kata tak bini awak pergi klinik. Bini kata abang ni anak kita abang, bukan anak saya seorang. Anak aku anak yang sama lah hampa habis. Aku nak pergi mengaji ni. Banyak lagi aku ni tertinggal. Banyaknya aku nak kena mengaji ni. Itu Allah nak tanya aku pun nak jawab macam mana. Cakap pandai. Bini dia kata ni, anak sakit Allah tak tanya. Anda tu cakap pandai. Syaraf you. Tuan-tuan, percaya tak tuan-tuan kata ada orang macam ni dalam masyarakat kita? Ada tuan-tuan, ada. Bagus dah. Duduk di masjid, tidur mengaji, bagus dah. Tapi lebih daripada Nabi suruh. Dia ni Nabi jadi lebih. Tuan-tuan ingat kisah juga sahabat Nabi, rumah Nabi tak ada. Kita cakap isteri Nabi, amalan Nabi seharian macam mana? Jawab isteri Nabi ni macam ni. Habis tu mereka jalan 3 orang, mereka duduk sembang 3 orang mereka. Mereka kata Nabi tak apalah, dia buat sikit-sikit pun tak apa seperti dia. Tetapi apa? Kita tak boleh macam tu. Kita pernah buat lebih daripada Nabi. Ada orang kata apa? Aku tak menikah tu mau hidup aku. Kenapa? Menikah ni buat kacau. Ada orang kata apa? Aku start berani aku tak tidur malam. Malam memang aku ibadat pada Allah. Ada orang macam tu punya jadi. Nabi dengar, Nabi tegur orang. Nabi kata jangan. Apa kata tadi? Nabi kata semua tak betul. Aku manusia paling baik di atas muka bumi ini. Tetapi aku, Nabi kata berumah tangga. Tapi aku puasa, ada hari aku tak puasa. Tapi aku bagi sembahyang malam. Tapi aku tak sepanjang malam duduk sembahyang. Nabi kata begitu. Dan tidak ada orang boleh jadi lebih baik daripada aku. Nabi kata. Ini semua tuan-tuan apa dia? Pengukur. Kayu pengukur untuk kita semua. Jangan terlebih. Nak jadi ahli ibadat pun jangan terlebih. Nak jadi jahat jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Apa yang paling baik? Ikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Pasal Nabi dia tak terlebih. Dia kata apa? Maka sesungguhnya telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tabiat anak Adam itu memang macam tu, yakni berketika-ketika. Dia dah memang
Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi manusia ni ada masa, ada waktu. Satu ketika dunia, satu ketika ingat mati, satu ketika tuntut bekal akhirat. Sungguh juga sebaik-baik tabiat itu seperti kataku dan seperti nasihat aku. Tapi tiadalah Tuhan memberati manusia untuk buat macam tu. Itu dia. Nabi kata apa? Allah tak suruh kita pergi jadi sampai macam tu, yang akhirnya membawa fitnah pada agama sendiri. Ya, sampai akhir apa? Keluarga sendiri kata. Kalau pergi mengaji dekat ustaz mana, atau pergi jadi begitu, fitnah dekat agama sudah. Walhal ustaz ada mengajar tu pun tak macam dia. Dia teruk pada ustaz tu lagi. Dia ni jadi lebih pada ustaz tu lagi. Dia ekstrim, lebih daripada yang sepatutnya. Fitnah jadi apa? Fitnah kepada agama. Orang kata apa? Dulu elok. Tu dia main gila intil. Gila intil ni pasal apa? Pasal mengaji kuat kan? Dulu mana dia tak duduk jadi apa ni, duduk ikut agama ni dulu okey. Dia kata hit duduk ikut agama ni nanti dia jadi lagu ni. Fitnah pada agama. Walhal berapa ramai orang ikut agama tak jadi lagu dia. Dia seorang pergi jadi lagu tu. Agama kan yang bersalah dalam soal ni? Bukan agama salah. Fahaman dia terhadap agama yang salah menyebabkan dia rosak dan membawa fitnah kepada agama. Ini kena jaga tuan. Baik, dia kata apa? Dan dia kata tetapi tiadalah Tuhan memberati, yakni mentaklifkan atas hal yang satu sahaja, seperti hal di dalam masa nasihat aku itu. Kerana yang demikian itu tiada siapa yang terkuasa melakukannya. Nabi kata tak ada siapa boleh sepanjang-panjang masa dalam keadaan taat, sepanjang-panjang masa tak ada. Ada waktu kita terlalai. Bagaimana sebagai manusia? Apa yang kita perlu buat bila terlalai? Astagfirullahaladzim. Awaklah aku tadi macam tu, astagfirullahaladzim. Mengaku hilang kita. Astagfirullahaladzim. Di sinilah kelebihan kita sebagai manusia. Ada waktu kita tersalah buat satu benda, kita ingat Allah tu ada, kita minta ampun pada dia. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu. Lepas ni kita tengok bab minal iman an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Iaitu di antara tanda iman itu ialah apabila kita kasih kepada saudara kita macam mana kita kasih kepada diri kita sendiri. Di antara tanda iman tu, apa yang kita mau orang buat kat kita, itu kita buat ke orang. Kita mau orang buat apa kat kita mau orang hormat kita kena hormat orang. Itu kita beriman dengan Allah. Kita mau orang buat apa kat kita mau kalau kita susah orang tolong kita kena tolong orang susah. Kita tak mau apa? Kita tak mau apa orang buat kat kita. Kita tak mau orang fitnah kita, orang aibkan kita. Kita jangan fitnah orang dan kita jangan aibkan orang. Apa yang kita mau kena kat diri kita, itulah kita buat dekat orang. Kalau kita boleh buat macam itu, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, dia tak mau. Diri dia mau orang jaga, tapi dia sendiri tak tahu jaga orang. Itu tak kena. Kemudian dia akan macam tajuk bab, dia kata ihfazillah yahfazka. Kita pelihara Allah, Allah pelihara kita. Maknanya segala suruh perintah Allah yang ada dalam Quran itu kita pelihara. Allah akan pelihara kita. Itu janji daripada Nabi SAW. Kemudian dia main pula tajuk ni dia panjang. Dia main pula tajuk yang ni pun penting. Dia kata bab i'qilha wa tawakkal. Tambah dulu unta tu, setelah tu baru bertawakal kepada Allah. Ini dia ada cerita hadis. Satu orang main di masjid Nabi, main-main turun-turun kenderaan dia pakai tinggal betul dia masuk semayang. Nabi tanya dia ni, takkan betul ke? Dia kata, aku tawakal kepada Allah. Aku kira unta ke, kuda ke, keldai ke, Tuhan jaga lah. Kita pun nak main semayang. Nabi kata kat dia, ya'qilha. Nabi kata ditambah dulu, lepas tu nak tawakal. Ya. Ini pun kupasan dia panjang. Konsep tu, apa konsep yang Nabi nak beritahu? Seperti orang hari ni dia pakai itu dia pakai tawakal. Dia kata ni aku nak pergi buat kerja agama ni, aku tawakal Allah jaga lah kalau aku. Oh kacau.
Tak boleh begitu. Nabi kata apa? Yaqilha, tambah dulu. Anak pinak di rumah, duit belanja, makan, minum, apa, semua, apa. Cukup dah lagi. Okey, tawarkanlah kepada Allah. Bagi cukup yang dulu. Tak boleh daripada awal tak buat apa lagu ni ya. Tuhan tu ada, dia jagalah. Aku nak pergi tolong rumah dia ni, takkan dia tak boleh tengok anak dia tengok. Oh, jangan cakap macam tu. Itu cakap yang silap. Dan silap itu disebut di dalam hadis yang kita akan tengok ni. Kemudian dia main pula da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dia kata tinggal benda yang boleh menjadi was-was kepada benda yang tidak was-was. Kita dalam hidup kita, dalam dunia ni, banyak benda yang kita was-was. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Hak mana duk main boleh tak boleh ni tak selalu buat. Tinggal di tepi, pergi buat benda hak pasti boleh. Banyak lagi benda hak tentu boleh tu ada. Tetapi tu buat benda yang was-was ni. Itu kaedah yang ada dalam agama. Jadi insya-Allah kita baca bulan 4 dulu. Bulan 3 cuti sekolah. Tapi dia bulan sibuk dengan pilihan raya. Kan? Tahu tak? Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kan? Jadi bulan 3 pilihan raya kan? Tak jadi raya ke apa kan? Itu bukan kita punya hal. Bulan 3 cuti sekolah. Cuti sekolah, cuti kuliah. Kan? Jadi bulan 4 insya-Allah. Untuk doa bagi kita semua. Bagi saya, bagi tuan-tuan semua sihat. Bagi Allah bagi kelapangan mata. Allah bagi dekat kita hati yang nak mengenai. Kita jumpa bulan 4 insya-Allah. Banyak benda yang kita nak kena tengok pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang baik daripada Allah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.